Syahrul yang berusia 24 tahun buat profit yang konsisten dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Agaknya macam mana beliau bermula? Apakah rahsia beliau seawal usia 24 tahun sudah menjejakkan kaki dalam pasaran saham di Bursa Malaysia? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya Wani dari tim Saham Masri dalam segmen Saham Mastermind Session. Pastinya hari Rabu ini hari yang paling ditunggu-tunggu kerana segmen SMS kita segmen yang eksklusif dan tetamu yang eksklusif juga. Dan hari ini anda bersama dengan seorang tetamu jemputan yang bagi saya dia sangat muda. Okey, muda daripada saya. Mungkin muda daripada anda yang menonton secara live. Okey. Dan kalau anda tak tahu, beliau ini berumur 24 tahun. Okay? So ada tak yang menonton secara live sekarang ni berusia 24 tahun ataupun mungkin lebih muda daripada itu? Kalau ada, komen dekat bawah. Sebab saya ni jarang-jarang sekali berjumpa, berbual ataupun bertemu dugalah dengan student-student yang seusia semuda ini. Okay, jadi saya sangat excited untuk bercakap dengan orang-orang muda. Jadi Tuan Syahrul ni wakil orang-orang muda lah kalau boleh kita katakan. Okay, so Tuan Syahrul merupakan student PSM dan kalau anda student PSM, anda kenal Tuan Syahrul, boleh komen dekat ruangan komen. Okay, yang buatkan saya lagi excited macam kereta api pagi ni because of Tuan Syahrul orang kampung dengan Wani. So Tuan Syahrul daripada Terengganu ya, dan kita bersiaran langsung dari Terengganu dan dari Johor Bahru. Okay, so tanpa membuang masa, saya excited untuk panggil Tuan Syahrul dalam studio Saham Masri kita, studio segmen Saham Mastermind Session. Jadi adakah anda sudah ready? Kalau anda sudah ready, komen dekat ruangan komen. Nanti Tuan Syahrul lagi semangat. Maklumlah orang kampung kita kan. Kita orang Terengganu. Jadi ada tak orang Terengganu yang menonton secara live, yang support orang Terengganu juga ni? Okay. So saya nak panggil Tuan Syahrul lah. Kalau anda dah ready lah. Kalau dah ready, kita panggil Tuan Syahrul. Cuba komen sikit. Dah ready ke belum? Wakil anak muda. Betul, wakil anak muda. Alright. So tanpa membuang masa, jom kita sama-sama panggil Tuan Syahrul dalam segmen Saham Mastermind Session kita pada pagi ini. Okay? So silakan Tuan Syahrul masuk mengadap. Okay, di sebelah saya kita ada Tuan Syahrul berbaju merun dan berkerusi merah ya. Okay. Bersama dalam segmen Saham Mastermind Session. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk share. Tuan Syahrul yang pertama lah saya boleh katakan, tetamu jemputan kita yang pertama yang termuda di pasaran. Okay. So Tuan Syahrul, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okay, so Tuan Syahrul bersiaran langsung daripada mana tu? Spesifik sikit lah, kampung mana biar bangga sikit orang kampung. Okey, sekarang ni saya berada di Gombadak, Terengganu. Kampung saya lah di Gombadak, Terengganu. Okey, so Tuan memang stay dekat Terengganu lah. Maksudnya Tuan trade selama ni pun memang buat kajian pun kat Terengganu, belajar semua dekat Terengganu lah. Ya betul Puan Wani. Sekarang ni memang saya stay di Terengganu dan saya pun belajar di Terengganu. Okay, alright. So sebelum kita go through kepada banyak lagi soalan yang saya nak tanya lepas ni, saya nak tanya dululah Tuan. Kalau boleh Tuan perkenalkan diri sedikit, maybe background Tuan kan, Tuan student ke, duduk dengan siapa ke, ada berkahwin ke, macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saham Masri yang telah menjemput saya ke segmen pagi ini. Okey, nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Rosdi. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal daripada Terengganu. Dan saya sekarang ni masih bujang dan saya tinggal dengan family saya lah. Dan pekerjaan saya sebelum ni, saya bekerja di salah sebuah kilang di Kedah selama 2 tahun. Bermula daripada Januari 2018 sehingga ke Januari 2020.
Dan selepas tu saya pulang ke kampung halaman saya di Terengganu. Dan kebetulan juga waktu tu bermulalah PKP yang pertama dan saya tidak bekerja selama beberapa bulan. Dan bermula pada tahun ini saya memulakan kerjaya saya sebagai ejen Takaful di Etika Takaful Kuala Terengganu. So kiranya tuan sambil-sambil bekerja dan tuan juga trade saham lah ceritanya. Ya, betul Puan Wani. Alright, so bermaksud background tuan sedikit, sebelum ni tuan bekerja sebagai seorang operator kilang, betul? Technician kilang. Oh, technician kilang selama 2 tahun di Kedah. So maksudnya sebelum tuan berhijrah dekat Kedah lah. Sebelum PKP tuan pulang ke Terengganu dan tuan baru this year bekerja sebagai ejen takaful dan insurance, and then tuan start kenal saham. Okay, so this is the best part saya nak tahu sebab tuan masih muda, bagi saya sangat muda. Saya masih ingat saya umur 24 saya baru apply nak jadi student intern. Saham pun tak tahu apa. Saya nak tanya tuan lah, macam mana tuan start kenal saham dan bila tu, kalau boleh tuan recall semula? Okey, sebenarnya saya ni memang sudah meminati bidang pelaburan dan bisnes. Dan apabila saya mula bekerja tu, saya banyak membaca buku-buku tentang pelaburan, buku tentang bisnes dan tentang kewangan. Dan selepas beberapa buah buku yang saya baca, saya mula tertarik dengan bidang pelaburan saham. Dan bermula dari situ saya cuba mencari mentor yang boleh membimbing ataupun guide saya dalam dunia pelaburan saham. Dan selepas tu saya ada join 2 kali seminar intro tentang pelaburan saham pada November 2019 dan Februari 2020. 2 kali saya join. Tapi waktu tu saya belum bersedia untuk ke kelas yang lebih advance lah. Dan sehinggalah bermula PKP yang pertama tu, saya berfikir balik untuk belajar lebih mendalam tentang pelaburan saham. Dan waktu tu saya cuba mencari mentor yang boleh mengajar secara online. Tapi sebelum saya berjumpa dengan Saham Mastery ni, saya sudah membuat beberapa kali aktiviti trade. Masa tu saya trade tanpa ilmu dan saya follow buy call dan trade mengikut rasa hati sendiri lah masa tu. Dan sehinggalah pada bulan 6, waktu tu saya ternampak live daripada Puan Wani sendiri waktu tu, waktu petang, tak ingat saya. Dan lepas live tu saya terus contact Puan Wani untuk join newbie Saham Mastery. Dan selepas seminggu saya join newbie Saham Mastery tu, saya terus membuat keputusan untuk belajar ke kelas yang lebih advance iaitu Premier Saham Mastery. Dan bermula daripada situlah aktiviti trade saya di bawah bimbingan Saham Mastery. Okay, wow, menariklah story tuan. Maksudnya daripada awal lagi memang tuan ni dah minat saham. Tuan ni memang saya rasa advance lah sebab ramai orang yang very skeptical tentang saham. Tapi tuan penerimaan tuan tentang saham ni memang macam mudah. Tetapi for sure lah kita ada buat silap sikit kan. Dan kalau boleh saya nak tanya dululah yang tentang tuan dah start beli saham menggunakan teknik harapan lah saya boleh katakan teknik harapan dan juga buy call. So kalau boleh saya tahu berapa modal yang tuan gunakan untuk trade saham waktu itu? Okey, pada permulaan saya hanya menggunakan modal sebanyak RM500. Dan waktu tu saya main beli je lah waktu tu. Saya tak buat apa-apa kajian. Saya tak follow orang lagi masa tu dan saya main beli je. Dan waktu tu PKP baru bermula dan saya berjaya profit lah sebenarnya. Wow. Tapi saya masih macam takut-takut lah waktu tu. Dan saya juga ada follow buy call daripada grup-grup yang guru saham lah. Dia ada bagi follow buy call. Dan saya ada juga terjebak dengan buy call tu dan sejak dari situ saya banyak mengalami kerugian dan tidak konsisten lah aktiviti trade saham saya.
dan sehinggalah saya berjumpa Saham Mastery. Okay, so apa yang membuatkan Tuan begitu berani untuk buy call dan juga untuk beli saham tanpa ilmu? Adakah waktu tu Tuan memang rasakan memang boleh profit pun saham ni ataupun macam saja-saja je nak try tu, macam mana tu? Okey, di dalam group tu dia ada bagi buy call dan lepas dia bagi buy call tu saya tengok kebanyakan counter dia bagi tu semuanya naik. Kebanyakan. Jadi saya pun berfikir saya terjebak lah maksudnya. Dan Betul. jadi dalam kebanyakan yang saya beli tu saya lebih banyak mengalami kerugian daripada profit lah. So, sebenarnya kan Tuan, situasi Tuan ni bukan Tuan je alami. Ramai sebenarnya yang menonton yang menonton kita secara live ni mungkin ada juga yang terjebak sama macam Tuan. Maksudnya join Telegram lah, biasanya Telegram kan, Telegram, FB group yang share counter saham. Kita nak cepat dan kita masa tu kita seronok. So kita tengok orang lain buat profit, kita pun nak juga. Jadi ada certain orang yang mungkin dia dapat profit, tapi profit tu tak boleh konsisten because of kita sendiri tak tahu situasi sebenar counter saham tersebut. Dan saya nak tanya Tuan lah, kalau boleh Tuan beritahu kami semua apa perbezaan Tuan trade saham dulu yang tanpa ilmu dan sekarang Tuan. Okey, sangat banyak perbezaannya sebenarnya Puan Wani. Dulu waktu saya trade tanpa ilmu tu, saya follow buy call. Waktu tu saya rasa sangat-sangat takut, tak confident dengan counter yang saya beli tu. Saya jadi tak tahu nak buat macam mana nak buat keputusan. So lepas saya beli, saya tak tahu nak jual kat mana. Bila loss, tak tahu nak jual kat mana. So lepas saya belajar dengan Tuan Nizam Malik, dari situ saya mula rasa tenang. Walaupun kadang-kadang ada loss, tapi saya still rasa tenanglah dalam aktiviti trade saham saya. Saya dah prepare dengan saya punya trading plan. So saya tak risau sangatlah sejak saya belajar dengan Tuan Nizam Malik. Okay, so nanti kita bahas berkenaan dengan aktiviti Tuan dalam trade saham. So kalau anda nak tahu berapa profit konsisten yang Tuan Syahrul sendiri buat, kita akan showkan sekejap lagi. Kita tak nak bakar awal, nanti semua dah hangus. Okay, kita bakar sekejap lagi, okay. Tetapi sebelum tu, saya sebenarnya basically ramai saya jumpa dengan basically newbie yang dia selalu buy call. Kalau anda yang menonton secara live, kalau anda pernah buat silap, okay, pernah buat silap ataupun mungkin sekarang tengah buy call juga, cuba komen dekat ruangan komen. Saya nak tengok ada ke yang berani komen yang saya pernah buy call. Okay, dan saya harap anda semua boleh jadikan story Tuan Syahrul ni sebagai basically inspirasi dekat anda lah. Sebab dulu pun Tuan Syahrul pernah buat silap, pernah join, pernah trade saham tanpa ilmu, dan sekarang ni Tuan Syahrul dapat banyak perbezaan. Dan saya suka Tuan Syahrul kata dia semakin tenang, trade saham dengan tenang. Ini trader saham impikan. Sebab ramai orang Tuan Syahrul, dia newbie, trade saham, dia gabra gila, dia emosi. Tapi Tuan Syahrul dah begitu tenang. Okay, so ini yang kita mahukan, ketenangan. Okay, so saya nak tanya juga Tuan Syahrul, sebab Tuan Syahrul kata sebelum ni Tuan Syahrul pernah pergi program lain kan selain Saham Mastery, kelas intro. Apa yang membuatkan Tuan Syahrul tidak teruskan perjalanan Tuan waktu itu, dan apa yang membuatkan Tuan Syahrul say yes untuk join NSM dan terus join PSM?
kita tengok dekat FB, tak ada suara ke Puan Wani? Saya ada suara ke macam mana ni? Cuba check. Adakah line internet kita okey? Okey, cuba anda komen sekali lagi, bantu saya. Encik Faizal bantuan. Okey, kita perlukan bantuan. Alright, so anda kena respon dengan saya. Adakah suara saya kedengaran? Tak ada suara lagi. Okey, so sekarang macam mana? Dah ada suara? Okey, Tuan Syarul cuba sebut sikit. Sebut sikit saham mastermind session. Adakah suara Tuan Syarul kedengaran ataupun tidak? Jelas, Puan Wani. Okey, Tuan Syarul dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Okey, saya pun dengar suara Tuan Syarul dengan jelas, tapi saya tak pasti anda yang menonton secara live di Nizam Malik page dapat dengar ke tak suara kita. Okey, baru ada. Okey, suara saya dengan Tuan Syarul okey ke? Dua-dua okey ke? Okey, dah dengar semula. Cuba Tuan Syarul pula cakap. Okey, Tuan Syarul cuba cakap semula. Yang tadi ya Puan Wani? Sekaranglah cakap saham mastermind session je. Kita nak tengok okey ke tak suaranya. Hello, Assalamualaikum. Okey, dah dengar ke? Okey, baru dengar. Okey, terbaik. Terima kasih anda yang menonton secara live yang bantu kita. Maklumlah masalah teknikal sikit. Okey, so boleh Tuan Syarul explainkan semula. Saya rumuskan sikit lah. Tuan Syarul sebelum ni dah pernah pergi program lain. Pernah pergi sekali program intro tapi Tuan Syarul tak nampak lagi. Maybe belum ready on that time. Then Tuan Syarul pun pergi lagi sekali kelas yang sama. Betul ke? Okey. And then Tuan Syarul tak buat keputusan untuk join yang lebih advance. Maybe Tuan Syarul tak dapat something yang Tuan nak lah. So start Tuan join Newbie Saham Mastery Online dan Tuan terus buat keputusan untuk ke PSM because of Tuan betul-betul yakin lah. So apa yang membuatkan Tuan rasa Tuan nak bersama dengan Saham Mastery? Okey, yang pertama yang saya sangat berminat dengan Saham Mastery Okay, so saya rasa kita ada sedikit masalah teknikal. Apa kata kita berhenti berehat sebentar, sementara kita fixkan problem teknikal. Tapi anda jangan ke mana-mana because selepas ini saya akan beritahu anda satu berita gembira untuk anda yang newbie saham zero knowledge. Takut nak terlibat dalam saham, kita ada special offer untuk anda. Tapi kita berehat sebentar sementara menunggu Tuan Syahrul. Okay? So jangan ke mana-mana, nanti kita akan showkan result Tuan Syahrul yang begitu membanggakan. Pastinya anda kena stay tune, jangan ke mana-mana. Berehat sebentar bersama KitKat. The objektif bila kita buat Kickstart Saham Mastery dan juga Newbie Saham Mastery Online adalah anda kena nampak apakah hala tuju anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Kita start daripada YouTube, kita Google speaker the best dekat Malaysia. So he is one of the best speaker. Bukan sahaja beli saham, jual saham. Tak. Dia adalah lebih kepada hala tuju. Anda akan nampak masa depan anda dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Payang dia sangat memuaskan lah. Mudah dan simple lah. Santai. Saya suggestkan join Tuan Nizam. Dia memang awesome. Bagi saya program yang terhebat yang pernah saya join. Nizam Malik, cara penyampaian dia memang saya bagi A lah, A class sebab dia bagus. Attend program Tuan Nizam Malik ni, saya memang sure sangat-sangat lah. Sebab susah nak dapat guru macam ni. Ada trader yang berjaya tapi dia tak nak share. Sebab share ni spend masa. Tuan Nizam terbaik. Macam mana anda boleh bina pendapatan anda melalui pelaburan saham? Just tekan-tekan dekat smartphone dan tengok dekat laptop, buat kajian saham, anda boleh buat keputusan beli saham anda. That's the idea apa yang kita nak buat. Nak bimbing anda daripada newbie, zero knowledge sampai anda boleh trade saham pertama anda, boleh dapatkan profit saham pertama anda. So kita punya objektif nak bantu anda sampai anda berjaya dapat result anda. Tuan Nizam terbaik. Tuan Nizam terbaik. Tuan Nizam terbaik. Tuan Nizam Malik terbaik. Saya dari zero to hero, Tuan Nizam terbaik.
Afiq, alamak, bahagianya. Tak apalah, awak jangan tutup pintu, biar je. Okey, anda bersiaran semula bersama dengan saya. Okey, so sebelum kita panggil Tuan Syarul, saya nak beritahu anda kita ada special offer untuk anda yang newbie saham, zero knowledge tentang saham. Kalau anda berminat untuk join kita dalam program newbie Saham Mastery Online, so anda boleh tengok dekat paparan skrin, kita ada 2 tarikh baru iaitu pada Julai dan pada Ogos. Okay, so pada Julai kita ada pada 31 Julai which is hari Sabtu, dan pada Ogos kita ada tarikh 28 Ogos. So kita ada 2 tarikh, anda boleh pilih either nak Julai ke untuk ataupun Ogos, dengan cara anda hanya perlu dapatkan Kickstart Saham Mastery, modul pembelajaran saham secara video yang bernilai RM67. Anda akan dapat akses secara percuma program newbie Saham Mastery Online. Kalau nak tahu info lanjut, anda kena stay tune saja di Saham Mastermind Session. Kita akan beritahu di hujung live ini, dan juga atau anda boleh contact dengan tim Saham Mastery ataupun boleh PM kita direct di Nizam Malik page. Okay, so kita nak teruskan perkongsian bersama dengan Tuan Syarul, dan kali ini kita nak terus jump kepada profit Tuan Syarul yang berjaya Tuan Syarul buatlah. Okay, saya suka untuk showkan result-resultnya sebab Tuan Syarul ni sangat muda dan berjaya buat profit yang bagi saya sangat konsisten di awal usia Tuan Syarul berusia 24 tahun. Cuba bayangkan, 24 tahun dah buat profit yang konsisten. Nanti dah berumur 34, 44, kan best macam tu. So bermulalah dalam saham dengan lebih awal. Okay, so kita panggil Tuan Syarul untuk bersama-sama dengan kita dalam segmen Saham Mastermind Session. Silakan. Okay, so Tuan Syarul, salam Puan Wani dan Tuan Syarul, baru sekejap tak dengar, sekarang dengar. Okay, maklumlah line internet ni kalau work from home macam ni lah rupanya. Okay, tapi terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami. Okay, so Tuan Syarul di sebelah saya, jom kita tengok antara profit yang berjaya Tuan Syarul buat, yang berjaya Tuan Syarul hasilkan. Okay, so kalau boleh Tuan Syarul ingat profit pertama yang Tuan Syarul buat after attend PSM. So berapakah modalnya dan macam mana storynya? Silakan. Okey, sejak saya di bawah bimbingan Tuan Nizam Malik, saya bermula dengan modal RM1,500. Dan bermula daripada situ saya terus buat profit yang pertama saya di bawah bimbingan Tuan Nizam. Dan saya konsisten profit saya sekitar 5 ke 15% masa itu. Dan saya juga ada mengalami kerugian, tapi kerugian saya tu still di paras CLP saya. So masih terkawal lah. Dan sehinggalah yang paling terbaik yang saya pernah capai pada bulan lepas iaitu 115% profit. Wow. Okay. So berapakah keuntungan yang paling besar yang Tuan pernah hasilkan? Saya pernah paling banyak lah Puan Wani 900 lebih tak silap saya. Wow. Tapi saya tak share di grup waktu tu. Okay, kalau anda boleh tengok dekat paparan skrin, kita ada tunjukkan antara result-result yang Tuan Syarul share. Ini yang Tuan Syarul share dekat grup PSM, dan pastinya banyak lagi yang Tuan Syarul tak share, betul tak? So kalau anda boleh tengok, boleh jadi sedikit memberi inspirasi lah kepada anda kan. Sebab Tuan Syarul ni masih muda, berusia 24 tahun, dah berjaya buat profit kan, konsisten. Dan kita banyak yang sebenarnya yang di antara kita yang nak buat profit yang sama tapi kita tak boleh buat. Jadi kalau Tuan Syarul boleh, kenapa anda tak boleh? Jadi saya nak tanya Tuan Syarul, apa yang membuatkan Tuan Syarul boleh buat profit dan apa rahsianya sebenarnya? Okay, sebenarnya saya tak ada rahsia sangat Puan ni. Saya just follow je apa yang Tuan Nizam ajar. Yang mana Tuan Nizam cakap jangan buat, saya memang tak buat lah. Walaupun saya rasa tak faham lagi apa yang Tuan Nizam cuba sampaikan, tapi saya rasa mesti ada sebab kenapa Tuan Nizam jangan buat macam ni. So
saya just follow je lah apa yang Tuan Nizam ajar tu. Okay, so boleh tengok dekat skrin, okay, tim boleh mainkan semula yang part perkongsian Tuan Syarul masa tu 7 Julai 2020. Tuan Syarul ada share yang minta bantuan, cuba mainkan semula. Okay, anda kena tengok dekat skrin, Tuan Syarul ada kata berkenaan dengan minta bantuan lah pada 7 Julai. Okay, so 7 Julai 2020 waktu tu, so kalau Tuan Syarul boleh recall semula, bila tarikh first profit Tuan hasilkan? Tahun bila dan bila tu? First profit saya pada tahun lepas. Bulan saya tak ingat lah korang ni. Tapi maybe sebulan selepas saya join Premier Saham Masti, saya terus buat profit. Okay, so tahniah saya ucapkan Tuan. So sekarang dah cerita pasal profit lah. Okay, kalau anda nak tengok lebih lanjut, anda boleh go through lah dekat screen. Kita ada tunjukkan. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, dekat grup PSM ada. Saya memang ambil ni dekat grup PSM. Dan sekarang ni baru student-student PSM kenal. Oh, inilah Tuan Syarulnya, mudanya lagi. Ingatkan YB mana? Sebab saya tengok dekat Telegram ada yang panggil YB macam tu lah. Kan? Okay, so basically saya nak tanya dengan Tuan kan. Tadi Tuan pernah buat profit konsisten dan Alhamdulillah bermula modal dengan 1,500 buat profit. Okay, so pernah tak Tuan mengalami kerugian? So apa pula cerita kerugian Tuan dalam pasaran saham sendiri? Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, sebelum saya join Premier Saham Masti, saya pernah membuat beberapa kali aktiviti trade. Dan dari situlah saya banyak mengalami kerugian. Memang banyak counter yang saya Okay, so rasanya line Tuan Syarul a big problem So anda yang menonton secara live, adakah anda menonton kita dengan okay ataupun memang line Tuan Syarul kurang okay? Cuba komen sikit. Okay, tak apa. Alright, so saya ada backup plan. Since kita punya live ni pun maybe line dia tak berapa okay, jadi anda kena dengar sendiri. Wani iklan lagi. Okay, so it's okay. Anda akan beriklan sebentar sementara kita fixkan lagi problem. Alright, so jangan ke mana-mana. So dia bermula pada tahun 2014, 2015 di mana saya dah mula terlibat dalam saham, saya dah start dapat result. Tapi satu tabiat saya adalah saya suka screenshot profit saya di phone saya tu dan saya suka post dekat Facebook personal saya. Okay, kalau saya ada profit ke saya akan post atau saya buat kajian saham, saya akan share kajian saham saya dekat Facebook saya. Dan kawan-kawan rapat saya dekat tempat kerja bertanya kepada saya, okay, macam mana nak terlibat dalam saham. Mereka minta saya tolong ajarkan mereka. Mula-mula saya memang tak nak ajar kawan-kawan saya sebab saya spend a lot of money untuk belajar. Saya spend masa tu RM1,900 untuk belajar saham dan tiba-tiba kawan saya minta ajar free. Okay? Saya rasa saya tak nak ajar basically. Tapi ada kawan rapat saya kat tempat kerja di mana dekat tempat kerja ni saya adalah seorang yang introvert. Basically saya tak ada ramai rakan kat tempat kerja, tetapi saya ada satu atau dua orang kawan yang sangat rapat di mana dia akan, kalau waktu lunch kita akan makan sama-sama, kalau ada buat kerja sama-sama kita akan buat sama-sama. This is very close friend dekat tempat kerja lah. Jadi mereka yang minta saya ajarkan saham dan saya pun kata okey, saya ajar saham. Lepas waktu kerja pukul 5.30 petang saya akan stay dan ajar kawan-kawan saya. Dan kemudian malam kita duduk kat kedai mamak, kata nak stay 1 jam je belajar saham tapi balik sampai 3 jam duduk kat sana. Okay, dan belajar saham, okay, mengajar saham kawan-kawan saya. Just share, sebenarnya masa tu just share kawan-kawan saya. Tetapi saya notice lepas saya share apa yang saya tahu tentang saham,
Dan lepas beberapa ketika, kawan-kawan saya tunjukkan result mereka dalam saham. Dia cakap, Nizam, hari ni aku berjaya buat profit RM300. Nizam, hari ni aku berjaya buat profit RM600. Ada kawan saya seorang Chinese, dia kata, Nizam, thank you lah sebab you ajak I saham. Hari ni I buat profit RM1,200. Dan saya tanya dia, susah tak saham? Kawan saya ni kan, susah ke saham? Tahniahlah berjaya buat profit. Susah tak saham? Dia jawab pada saya, tak susah saham. Very simple. Sap-sap sui, dia cakap. Sangat senang lah maksudnya. Dan dia kata because of saya ajar, dia nampak benda tu senang. Okay, sebelum ni dia rasa pelaburan saham susah. Tapi selepas saya tunjukkan step by step apa yang saya buat, dia boleh buat, dapat result dan dia rasa senang. So sejak tu saya sedar yang saya ada kelebihan dalam training dan coaching orang sampai saya boleh simplify benda yang complicated menjadi simple. Okay, menjadi senang difahami. Okey, anda masih bersama saya dalam segmen Saham Mastermind Session. Inilah kesukaran untuk run SMS waktu work from home. Tapi anda still lagi menonton secara live, still lagi bersama-sama dengan kita. Okey, so kita bersama dengan Tuan Syahrul tetapi bukan di platform studio, kita bersama di phone call. Untuk anda semua ni memang excited dan committed kita. Alright, so anda bersama dengan Tuan Syahrul melalui call. So Tuan Syahrul boleh sebut something tak? Nak tengok okey ke tidak suaranya? Hello, Assalamualaikum. Dengar ke Puan Mani? Okey, saya dapat dengar suara Tuan Syahrul dengan jelas. So adakah anda dapat dengar suara Tuan Syahrul dengan jelas? Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Alright, so Tuan Syahrul, kita nak teruskan tadi berkenaan dengan kerugian. So berapa kerugian yang Tuan Syahrul pernah alami? Okey, macam saya cakap tadi, sebelum saya join Premier Saham Masti, saya sudah melakukan beberapa kali aktiviti trade. Dan dari situ memang saya banyak mengalami kerugian dan banyak counter yang saya beli waktu tu. Dan sehinggalah yang paling terbesar yang saya pernah alami iaitu sebanyak 50%. Ya. Banyak tu, 50%. Bermaksud modal masa tu berapa? Modal waktu tu RM2,000. Jadi kalau 50%, RM1,000 lah hilang. Ya, betul Puan Wani. Wow, banyak tu. Bagi saya banyak RM1,000 tu. Kan untuk seorang newbie, RM1,000 tu dikira banyak. Okay, so adakah anda rasa banyak kerugian yang Tuan Syahrul alami? So Tuan Syahrul, saya nak tanyalah Tuan, macam mana Tuan boleh tak putus asa untuk teruskan aktiviti trade ni? Apa yang Tuan Syahrul yakin dalam pasaran saham sendiri? Okey, selepas saya mengalami kerugian tu, saya memang agak terduduk lah sebenarnya Puan Wani. Terduduk di bucur katil ke? Tapi saya rasa saya boleh bangkit balik. Saya tengok orang lain pun still boleh buat profit. Lepas tu saya fikir masa tu mungkin saya ada buat silap. Dan saya cuba untuk bangkit balik, tengok balik dekat mana saya buat silap. So dari situlah saya rasa saya nak mencuba lagi hingga saya berjaya dalam dunia pelaburan saham. Wow. So sebenarnya kan Tuan, ramai orang yang bila rugi dia akan orang kata putus asa. Tapi apa yang membuatkan Tuan tak putus asa? Saya perasan adalah Tuan cakap Tuan tengok perkongsian daripada student-student lain yang membuatkan Tuan terbakar semangat lah. So betul ke apa yang saya kata? Yang minat saham macam kita ni sangat penting? Okey, bagi newbie saya rasa normal lah, kadang-kadang kita akan rasa down, rasa give up dalam dunia pelaburan saham. Tapi dengan adanya circle-circle yang positif ni, dia boleh membantu untuk menaikkan semangat kita, boleh memberi inspirasi kepada kita. So circle ni memang sangat-sangat membantu lah bagi saya Puan Wani. Okay, so pada pendapat Tuan kan, saya nak bertanya jugalah, apa yang membuatkan Tuan
terus committed trade saham. Mungkin tuan ada big why tuan. So mungkin tuan ni ada sesuatu yang tuan nak ubah. Mungkin tuan nak ubah tahap kewangan, mungkin tuan nak capai kebebasan kewangan. Sebab tuan masih sangat muda. Kalau nak ikutkan, tuan muda daripada, tuan mudalah dari segi umur kan. Tetapi for sure, saya rasa sangat matang in terms of tuan punya kehidupan. Jadi apa yang membuatkan tuan rasa tuan nak masuk dalam pasaran saham sendiri dan nak terus konsisten? Okay, first apa yang saya nak dapat daripada pelaburan saham ni ialah saya ingin menjana income secara pasif. So saya nampak pelaburan saham ni merupakan pelaburan yang terbaik lah untuk saya jana income secara pasif. Dan saya juga ingin jadikan pelaburan saham ni sebagai satu platform untuk saya mencapai kebebasan kewangan, kebebasan masa. Wow. Dan saham juga saya jadikan ia sebagai satu persediaan untuk saya kalau saya tidak dapat bekerja ataupun diberhentikan kerja lah. So itu antara big why saya. Okay, betul. So saya rasa big why ni memang sangat penting kalau anda nak masuk dalam pasaran saham, sebab tak kisahlah umur muda ke tak berapa muda ke, tapi kalau kita masuk saham ni saja memang tak akan konsisten. Berbeza dengan Tuan Syahrul, sebab ramai orang newbie yang berusia muda ni dia akan banyak terpesong tau. Dia akan pergi ke forex. Dia banyak cabang lah dia nak cuba. So glad Tuan Syahrul kenal saham seawal umur Tuan Syahrul. Dan kalau boleh Tuan share, apa yang bestnya saham ni untuk orang muda macam Tuan? Okay, saham ni saya rasa dia merupakan pelaburan yang tidak memerlukan modal yang besar untuk kita bermula. So sangat baguslah bagi saya kalau kita bermula di usia yang masih muda. So dengan saham ni juga kita boleh trade di mana-mana bila-bila masa. So itulah yang sangat-sangat best saham ni kawan ni. Betul. Alright. So saya sebenarnya happy dengan Tuan. Muda-muda lagi dah kenal saham kan. Dan saya sebenarnya sempat stop Tuan tengok Facebook Tuan. Tuan ni sama je like normal anak-anak muda dekat luar sana kan. Tak ada yang peliknya lah. Tak ada yang duduk menghadap laptop, you know, macam tak ada live lah orang kata tengok main saham ke. Sama je, Tuan Syahrul ni sama je macam anda yang muda-mudi. Saya tengok Tuan Syahrul pergi tengok bola lah, dengan kawan-kawan pun masih muda lagi. So saya tak rasa benda tu macam pelik lah. So saya nak tanya sikit lah dekat Tuan Syahrul. Saya curious nak tanya, ni soalan personal saya. Okay, so apa penerimaan kawan-kawan Tuan Syahrul? Ada tak yang bertanya, mu main saham ke? Oh sungguh ke? Macam mesti diorang nak tertanya, nak tahu ke Tuan Syahrul rahsiakan? Ke macam mana tu? Saya curious nak tahu. Okey, sebenarnya memang ramai sebenarnya Puan Madi, kawan-kawan saya yang ada yang bertanya. Ada juga bila saya bagi tahu saya buat saham, dia macam macam condemn lah saya Puan Madi. Oh, condemn kita. Siap lah dia. Lepas tu, apa yang Tuan Syahrul buat? Apa yang Tuan Syahrul react kepada mereka yang macam ni? Sebab anak muda biasalah macam tu. Saya pada permulaannya memang saya ada terangkan lah apa itu saham yang sebenarnya. Tapi penerimaan diorang tu masih belum terbuka dengan pelaburan saham. So saya rasa saya just show the result sajalah yang boleh membukakan mata diorang. Jadi apa pula cakap Terengganu aku ni. Apa pula kata-kata mereka bila dah tengok result daripada Tuan tu? Adakah mereka macam masih lagi tak sampai lagi, ataupun macam mana tu penerimaan mereka sendiri? Okey, selepas dia tengok result yang saya telah capai tu, lepas tu adalah beberapa orang kawan kontak saya untuk bertanya tentang pelaburan saham, dan ada juga yang masih
belum terbuka dengan pelaburan saham. Betul. Tapi sejak daripada saya dapat result tu ada sedikit improvement lah daripada circle saya ni. Okay, betul. Sebenarnya kan kita ni memang tak boleh nak cakap dengan orang tahu tentang mainlah saham. Kita tak boleh nak ajak orang sebab benda ni nanti akan disalah tafsir oleh orang lah. So yang terbaik kita tunjukkan result dan kalau dia nak. Kita tak payah nak susah-susah. Kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Dan itu yang Tuan Syahrul buat dan saya percaya mungkin kawan-kawan Tuan Syahrul yang mungkin menonton secara live atau secara tontonan semula terinspirasi sedikit. Tak banyak, sedikit pun jadilah. Dan pastinya nanti kita akan buat segmen lagi lah untuk Tuan Syahrul because of line internet tak berapa okey. Mungkin kita guna cara lain, rekod ke. Kalau anda nak lagi perkongsian Tuan Syahrul, saya rasa saya nak invite Tuan Syahrul lagi untuk berkongsi macam mana anak muda ni terlibat saham. Because of saya sangat tak percaya sebenarnya. Saya tak percaya bila Tuan Syahrul baru usia 24 tahun dah boleh buat profit, dah kenal saham. You know, orang-orang muda ni biasanya dia banyak tersimpang kan. Jadi banyak lagi yang kita perlu korek daripada Tuan Syahrul, okey? Tetapi masa memang tidak mengizinkan kita dan saya nak Tuan Syahrul, boleh tak Tuan Syahrul berikan sedikit nasihat ataupun mungkin kata-kata untuk mereka yang masih newbie, yang belum lagi mulakan langkah, masih lagi tak tahu macam mana nak bermula. Jadi apa sedikit kata-kata semangat Tuan Syahrul untuk mereka? Okey, pesanan saya kepada golongan muda lah Puan Wani. Ya, betul. Especially golongan muda. Saya mengecualikan kepada orang muda yang berminat untuk menceburi pelaburan saham, janganlah takut untuk bermula walaupun di usia yang muda. Kerana inilah masa yang terbaik untuk kita mencuba pelaburan yang macam ni sekarang ni. Dan yang penting bagi saya, sebelum kita menceburi dunia pelaburan saham, kita mencarilah ilmu terdahulu dengan mentor-mentor yang boleh mengajar kita apa itu pelaburan saham yang sebenar. So itu sajalah nasihat daripada saya Puan Wani. Alright. So itu saja Tuan Syahrul. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin perkongsian yang next yang lebih baik ke. Mungkin sebab lain Tuan Syahrul tak berapa mengizinkan. Tapi walau bagaimanapun saya sebenarnya berterima kasih dekat Tuan Syahrul kerana sudi untuk luangkan masa. Sudi juga untuk bersama-sama dalam segmen Saham Mastermind Session. Kami di Saham Mastery doakan Tuan terus berjaya dan terus berjaya. Okay? InsyaAllah Puan Wani. Alright. Terima kasih Tuan Syahrul. Kira salam kampung. Okey, baik. Okay, so itulah dia perkongsian daripada Tuan Syahrul dalam segmen Saham Mastermind Session. Beliau kalau boleh saya katakan orang yang tetamu jemputan termuda lah. Tetamu jemputan termuda dalam segmen Saham Mastermind Session. Walaupun di kampung kat Terengganu tu, kalau kampung Wani sendiri memang lain internet dia memang tak boleh nak berbincang. Tak boleh bawa bincang lah. Tapi Tuan Syahrul sudi juga luangkan masa dan juga sudi juga untuk share. Okay? Tapi lain Tuan Syahrul tu saya rasa boleh diterima lagi daripada lain kampung Wani. Wani kampung dekat Terengganu, dekat Dungung, dekat Bukit Besi dengan Kuala Jengai. Kalau ada yang menonton secara live yang mungkin satu kampung dengan saya, boleh juga komen dekat ruangan komen. Ataupun mungkin ada satu negeri dengan kami, orang Ganu, cuba komen sikit. Orang Patah Timur, so anda bersama dengan saya Wani dan juga Tuan Syahrul yang bersama-sama memiliki IC satu-satu ya. Saya bangga jadi anak Terengganu. Alright. So saya rasa banyak lagi perkongsian Saham Mastermind Session yang akan kita pamerkan kepada anda. InsyaAllah next week kita akan bersama dengan siapa, saya akan beritahu nanti. Kena tonton saya secara live lah. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis di Nizam Malik Page jam 9.30 pagi. Okay? Dan juga kalau anda newbie saham, zero knowledge, saya sarankan anda bermulalah dengan program newbie. Okay, macam Tuan Syahrul juga. Tuan Syahrul sebelum ni pernah pergi program asas dan beliau attend lagi sebab tak puas hati. Then beliau berjumpa dengan live daripada tim Samasri dan beliau terus contact saya lah basically. Banyak yang kita bicarakan dalam WhatsApp dan Alhamdulillah saya melihat sendiri kejayaan Tuan Syahrul berjaya buat profit yang konsisten.
saya terbayang kalau Tuan Syarul boleh buat RM900 waktu usia 24 tahun, mesti Tuan Syarul boleh buat lebih banyak lagi kan, asalkan Tuan Syarul committed dan percaya tentang journey beliau, dan sama-sama kita doakan kejayaan beliau dan juga kejayaan kepada anda semua. Okay, so saya harap anda suka dengan segmen Saham Mastermind Session. Minta maaf atas segala kekurangan kami cuma ingin sampaikan yang terbaik dan kami ingin memberi sedikit manfaat, tak banyak pun sedikit dapat memberi manfaat kepada anda. Semoga ianya terinspirasi dan semoga ianya memberi mungkin sedikit tindakan anda untuk bermula dalam saham. Okay, so kalau anda newbie, jangan lupa dapatkan program Newbie Saham Mastery online dan join Kickstart Saham Mastery. Okay, untuk info lanjut boleh minta bantuan tim Saham Mastery untuk bantu anda. Alright, so next week kita akan jumpa lagi dalam segmen Saham Mastermind Session, dan anda mesti tonton secara live. Siapa tetamu jemputan kita, nanti kita akan reveal. Okay, so saya rasa itu saja live kita untuk hari ini. Saya sangat happy kerana anda tonton secara live dan stay sampai habis. Terima kasih daripada saya dan salam sayang saya ucapkan untuk anda semua. Bye. Assalamualaikum.